mulakan kuliah kita pagi ni. Boleh ya? Boleh doktor. Dah kita dapat tunjukkan statement 4. Dengan cara yang sama kita boleh right. Okay, so kita sambung kuliah kita yang semalam tu So okay, semalam kita dah kita dah discuss tentang ni lah, tentang Okey. Boleh dengar suara saya tak? Boleh doktor. Okey. Baiklah. Semua dah dengar suara saya Boleh doktor. Okey. Oh tadi. Okey Nabil lah. Okey, saya nak tanya. Saya dah lupa dah. Kita kuliah kita 2 minggu lepas sampai mana? Logarithmic function kita dah habis ke? Saya dah lupa dah. Tak ingat siapa-siapa boleh. Sangat. Tak ingat dah. Saya mungkin tak apalah saya ingat mungkin identity kita tak ni lagi tak? Identities involving logarithm. Saya ingat logarithmic function mungkin kita dah habis kot. Betul ke? Yang branches tu. Tapi saya last kuliah kita refer video saja atau saya yang bagi kuliah. Lupa dah. Sebab Isa Mahyu mesti online kan. Video tu? Lupa dah. Dia buka speaker dia jadi ni dia kacau sikit. Tak apa macam ni Maksudnya video sebab hari Khamis video, tu tak ada kelas, belum balik. Tapi hari tu rasanya video. Video Okey, video tu saya dah upload ada 4 video untuk kuliah untuk chapter 3 lah. Boleh check dalam OSINIA, saya baru upload tadi, saya baru muat naik tadi. Jadi saya dah lupa ni. You kita nak tengok video saja atau macam mana? Atau you nak kita ni? Boleh je kalau tak apa video tu you boleh refer lah kan. Tapi kalau saya bagi kuliah pun sama. Boleh. Tak belajar pun boleh. Tak apalah saya tapi dah berapa dah? 10.30. Okeylah saya 10.30 ada masa dah setengah jam lagi lah. Boleh dengar tak suara saya? Boleh? Boleh. Boleh okey, mungkin you all semua nak. Video tu boleh refer So kuliah ni saya ni lah. Saya buat macam biasalah. Okey Boleh kan? Okey. Jadi saya kena ni dulu ni. Macam mana saya buat? Saya kena saya tak share. Okay. Saya share dulu lah. Right. Okay. Tak apalah saya start dengan ni lah identities involving logarithms. Boleh Tak boleh rakam ni sekarang ni. Boleh boleh. Boleh Lisa kata boleh The rest okay Boleh
Doktor. Boleh. Okey. Tak apalah kan, nota pun dah ada, video pun dah ada kan. So untuk komprehensif boleh refer buku lah, tapi tak apalah. Saya akan bagi kuliah seperti biasa lah. Saya tak share lagi. Chapter 3 kan. Kan dah cuti kan, cuti raya kan, seminggu kan. Masih mood buat cuti lagi. Masih dalam mood beraya kan. Kat mana ni? Sekejap Chapter 3. MKG. Ni chapter 3. Okay, mungkin kita tengok secara sepintas lalu . Okey, hyperbolik kita skip lah, kita banyak skip. Lepas tu logarithmic function and its branches. Saya ingat saya dah explain sampai, saya dah lupa dah. Sini dah? Dah? Saya rasa dah kan? Betul tak? Tak ingat dah? Saya rasa yang ni dah kot. Contoh kan, ini straightforward sajalah. Kalau nak cari log Z kan, log Z dengan prinsipal log Z. Ni soalan final keluar ni. Biasa saya tanya prinsipal log Z dengan log Z ni . Saya tanya ni. Tapi straightforward saja ni. Kalau you faham apa dia punya formula kan. Log Z apa dia? Log Z. Ni log Z ln modulus Z plus I argument Z. Okay, kalau prinsipal log Z dia jadi ln ni kan. Dia jadi ni lah kan. Prinsipal log Z sama dengan ln modulus Z plus I prinsipal argument Z. Okay. Kalau kalau log Z ini lah. Kan log Z ini. Alright. So ini adalah log Z. So ini adalah prinsipal log Z . Lepas tu straightforward saja ni . Example, so ni boleh refer lah. Boleh study sendiri . So sepatutnya tak ada masalah. Okey, ini. Kenapa terbalik ? Branch, okey. So saya nak start dengan ni lah. Identity. Saya ingat kita start sini lah kot. Ini nak besarkan. Okay, so identity involving logarithm. Okay, saya nak ringkas macam mana. Kita ada log, Z1, Z2 denote any two non-zero complex numbers. It is straightforward to show that log Z1, Z2 is equal to log Z1 plus log Z2. Then this statement involving a multiple value function is to be interpreted in the same way that argument Z1, Z2 is equal to argument Z1 plus argument Z2. Okay. So that is the values of two of the three logarithms are specified. Then there is a value of the third logarithm such that equation 1 holds. Okay, so daripada equation 1 ni kena ada tiga log lah. Log untuk Z1, Z2, log Z1 dan juga log Z2 lah. Alright. Jadi dia kata two of three logarithms are specified.
then dia mesti ada value of the third logarithm lah. So dia ada first logarithm adalah log Z1 Z2, second logarithm adalah log Z1, third logarithm adalah log Z2 lah. Alright, so the proof of statement 1 can be based on the statement 2 in the following way. So ini proving lah. So proving dia proving dia, so kita tak perlu, kita skip dah dia punya proof. Lepas tu kita ada juga ni ini kita ada log Z1 Z2 sama dengan log Z1 plus log Z2. Yang ni kalau log Z1 over Z2 is equal to log Z1 minus log Z2. Alright. Kemudian kita tengok contoh. To illustrate statement 1, yang ni statement 1 Statement 1. Ini statement 1. Ini statement 4. Okay. To illustrate statement 1, write Z1, Z2, negative 1. So Z1, Z2 adalah 1 lah. So ini Z1, Z2, negatif 1. Z1, Z2, Z1 darab Z2 adalah 1 lah. Right. Then the values log Z1 sama dengan pi I kan. So log Z1 adalah log negatif 1 lah. Kan kat mana ni negatif 1. So log Z1 log negatif 1 adalah ni lah kita dapat kita apply formula saja. Log Z1 log negatif 1. So log 1 sebab modulus dia adalah modulus negatif 1 1. Okey, tambah dengan I pi plus 2n pi. Jadi log negatif 1 kita tahu bahawa prinsipal argument dia adalah pi. Alright. Prinsipal argument adalah pi. Alright. Jadi kita dapat log Z1 pi I lah. Okey. So di sini kita dapat, di sini diberikan log Z1 adalah pi I. Alright. Kemudian log log Z2 log negatif 1 juga kita dapat negatif pi I. Okey, kenapa sebab kita ambil n dia negatif 1. Alright. Ini log Z1 log negatif 1 juga kita dapat pi I. Kita ambil n kosong. Alright. Bila log Z2 log negatif 1 juga kita dapat negatif pi I ya. So ni. Ni ya. Boleh highlight tak? Ni. Ini log Z1 log negatif 1 adalah pi I. Okey, sebab kita ambil n kosong. Sini satu lagi log Z2. Log Z2 adalah log negatif 1 juga, tetapi dia ambil negatif pi I. Tapi negatif pi I kenapa? Sebab kita ambil n tu adalah negatif 1. Okey? Kemudian Z1, Z2 mestilah negatif 1 darab negatif 1, 1 lah. Okey? Jadi log Z1, Z2 adalah log 1. Alright? So log 1, okey, log 1 dia punya log 1 mestilah log 1 tambah I apa kalau 1 kan di sini kan. Saya tunjuk kat sini. Kan log 1 kita dapat, jadi log 1 kita dapat ni. Mana tadi? Ni. Log 1 adalah 2n pi I. Okay. Alright. Sebab log, mana saya nak draw kan. Sebab kalau 1 sini kan. Okay. So principal argument dia adalah ni kan. Sini adalah nak tulis ni. Nak kena. Log 1 ini satu sini kan, nak tulis susah ni. Sini 1 kan. Jadi kalau you ambil argument 1 bukan sini. Bukan sini 1 kosong. 1 maknanya Z 1 1
Jadi satu di sinilah. Alright, negatif satu sini, satu sini. Jadi dia punya principal argument adalah kosong lah kan? Betul tak? Ya, log satu kan? Kita tengok log satu. Ada contoh saya sebelum ni log satu berapa? Mana? Ada contoh kan? Mana log 2? Ni 1 kosong. Sini. Ni. Dah. Log 1 adalah ni. Log 1 adalah log 1 tambah I darab kosong tambah 2 n pi. Jadi sini titik 1 di sini, titik dia adalah 1 kosong. Alright. Jadi principal argument adalah kosong. Jadi kita dapat log 1 adalah 2 n pi I Boleh Boleh? Boleh doktor. Jadi betul lah sini kita dapat log Z1, Z2 adalah 1, jadi log 1 lah. Log 1 tadi seperti contoh tadi adalah 2 n pi I kosong. Tapi kita dapat kosong bila kita ambil n sama dengan kosong. Jadi sebenarnya kita ni lah, kita verify statement 1 yang ni. Kita verify. Alright? Tapi itu kalau log statement 1 lah. Kalau kita consider statement 1, log Z1, Z2 sama dengan log Z1 plus log Z2. Tapi kalau kita check untuk principal logarithm, principal log, dia jadi macam mana kan? Jadi kalau principal log, adakah statement 1 ni dipenuhi? Yeah. So kita kena check untuk principal log lah. Alright. Jadi kita kena ingat kalau principal log dia bergantung kepada principal log, kena tengok ni lah ni. Kena guna formula principal log tadi. Ni kan. So dia apply formula saja ni, straightforward saja. Kalau kita faham konsep, kita boleh tahulah perbincangan dia macam mana kan, discussion dia macam mana, jawapan dia macam mana kan. Log Z, principal log Z adalah inilah. Ln modulo Z plus I principal argument Z. Okay. Jadi kita nak check untuk statement 1 yang melibatkan principal log. Adakah masih dipenuhi ataupun tidak. Alright. Jadi perbincangan dia observe that for the same number Z1, Z2, maknanya consider Z1, Z2 negatif 1. Principal log Z1, Z2 kosong. Tapi principal log Z1 plus log Z2 sama dengan 2 pi I. Kita tengok sini Jadi ini menunjukkan apa ni? Kalau kita ganti principal log ke dalam statement 1, apa jawapan dia? Adakah statement 1 ni masih benar kalau kita ganti log dengan principal log? Siapa tahu? Adakah benar tak valid or is not more valid? Jawapan dah ada sini. Faham tak? Ni jawapan dia kan, analisis macam ni lah kan. Kalau kita tukar jadi macam mana ni. Jawapan di sinilah, statement 1 is not in general valid when log is replaced everywhere by principal log. Dia sama macam principal kita tengok dalam chapter 1 kan. Kalau kita you tukar argument dengan principal argument. Maknanya kalau you tengok chapter 1 sama ni kan. So check balik chapter 1. Kalau kita tukar apa akan jadi? Adakah pernyataan tu masih benar ataupun adakah masih valid ataupun not more valid? Tapi perbincangan ni you kena faham. Tapi soalan ni senang aja. Kecuali tapi sebab you all kalau you all tak buat ni sebab peperiksaan secara online ni you senang, you boleh tengok buku.
Kan? Biasanya saya akan tanya soalan dalam final ni. Tapi oleh sebab you all bernasib baik sebab peperiksaan dijalankan secara online, boleh refer buku kan, open book. So senanglah, kita tak payah pusing sebab you semua ada sini. Tapi soalnya faham tak faham lah. Okay. Alright. Jadi perbincangan dia kalau kita ganti, you akan dapat kita ganti log dengan principal log untuk case Z1, Z2 negatif 1. Jadi soalan ni lah, kalau samalah log principal log Z1, you akan dapat ln Z1 tambah I argument Z1, Z1 adalah negatif 1. Alright, so negatif 1 sinilah, titik di sini. So argument, principal argument adalah pi. Alright, pi, n dia kosong lah. Alright, so untuk principal argument dia mesti n sama dengan kosong. Alright, jadi you dapat log Z1 adalah pi i. Okay, log Z2 sama jugalah. Sebab log Z2 adalah log negatif 1. Sorry, principal log, bukan log, principal log. Okay, so principal log Z1 negatif 1. So dua-dua dapat pi i. Jadi log principal log Z1 tambah principal log Z2 adalah pi i tambah pi i, iaitu 2 pi i. Alright. Tapi check untuk principal log Z1, Z2. So Z1, Z2 adalah satu lah. Ini kan. Z1, Z2 adalah satu. Jadi principal log Z1, Z2 sebenarnya adalah principal log ni lah. Adalah adalah apa? Adalah sebenarnya log 1. Sorry, principal log 1 sebab Z1, Z2 adalah 1. Okay, so log 1 sebenarnya adalah ln 1 tambah I, argument ni lah, argument 1 adalah kosong. So I darab kosong lah. So kita dapat kosong lah. Jadi kesimpulannya, principal log Z1, Z2 tak sama dengan principal log Z1 tambah principal log Z2. So dia menjawab dah ni. Statement ni. Statement 1 is not in general valid when log is replaced everywhere by principal log. Alright. Okay. Sampai situ sudah. Okay, so you nak faham, kena baca lagi lah. Okay, ni tak ada apa dah kot ni. Yang ni saya skip lah. Okay, yang ni skip. Lepas tu kita nak tengok complex exponent. Tengok motivation dulu. Okay. Okay, so tadi adalah logarithmic function. Lepas tu ada identities involving logarithmic function. Okay, motivation. We examine the special power function. Power function lah ni, exponent, complex exponent tu adalah power lah. Okay, power function of the form z power n, z power 1 over n for integer and n at least 2. Okay, so this function generalize the usual squaring, cubing, square root, cube root, so on lah. Squaring kuasa 2 lah, cubing kuasa 3, square root punca kuasa 2 kan, cube root punca kuasa 3, okay, and so on lah. Alright, jadi ini kita dapat general lah, general z power n lah. Kalau n tu 2, kita panggil z square kan. Kalau z tu kuasa n tu 3, z kuasa 3, kita panggil z cube kuasa 3 kan. Square root 1 z kuasa 1/2, kita panggil square root of z. Kalau cube root 1/z kuasa 1/3. Okay, and so on. So ini adalah daripada calculus lah, function of elementary calculus. Alright, and then in this first section we analyze the problem of raising a complex number to an arbitrary
arbitrary, susah nak sebut, arbitrary real or complex power. So sekarang ni kalau apa akan jadi kalau yang power ni melibatkan nombor kompleks ataupun complex power, dipanggil complex exponent. Okay, for simple and integer powers, this process is easily understood in terms of complex multiplication. For example, kalau kita ada nombor kompleks 1 tambah I kuasa 3 kan, jadi kita boleh darabkan 3 kali, so kita akan dapat solution lah. Alright. However, there is no similar description for complex powers such as 1 power I power 1 plus I power I. So kalau kita ada complex power, okay, complex power maksudnya inilah contoh dia, 1 tambah I ni adalah complex function, complex number. Alright, so dia kita kuasa dengan complex juga. Ya, complex number. Alright, sebagai contoh complex number tu adalah I. So kalau kita nak solve, nak cari solution 1 tambah I kuasa I, macam mana nak buat? Ya, so macam mana nak buat? Boleh solve tak? Kuasa nombor kompleks ni. Boleh tak boleh? Tak senyap kan? Tak pernah doktor. Tak boleh. So cannot. So there must be a specific formula to compute such this complex power lah. Okay, so the complex exponential and logarithmic function are to be used to define such expression. Jadi kita kena apply complex exponential dan juga logarithmic function. Okay, so maksudnya rupa-rupanya kita kena combine konsep complex exponential dan juga logarithmic function untuk compute complex power macam ni. Bagi contoh macam ni lah, 1 tambah I kuasa I. Okay, sebab tu kita kena ada formula dia lah, complex exponent yang ni, complex exponent. Tapi ini straightforward saja. Tak ada, tak susah lah, straightforward saja. Gunakan rumus yang ni lah, yang diberikan di sini. So complex exponent, when z is not 0 and the exponent c is any complex number, the function z power c is defined by means of the equation z power c is equal to EC, E ni exponent exponential, C log z, log ni logarithmic function lah. Itu tadi dia sebut untuk complex exponent, dia melibatkan exponential function dan juga logarithmic function. Okay, so where log z denotes the multiple value logarithmic function. So this equation 1 provides a consistent definition of z power c. So z power c ni adalah complex exponent lah. Right? In the sense that the equation is already known to be valid when c is equal to n, or and c is equal to 1 over n. Okay? So the definition of z power c is suggested by those particular choices of c. Tengok contoh. Tengok contoh. Dia senang saja kalau kita faham konsep logarithmic function, tak ada masalah. Straight away akan dapat, kita boleh solve lah any complex exponent. Okay, contoh sini. Contoh apa ni? I kuasa negatif 2i. I itu nombor kompleks. So C di sini adalah complex exponent lah. So C di sini adalah negatif 2i. Gunakan rumus dia, kan? Gunakan rumus ni rumus ni
Rumus ni So kalau kita tengok equation 1 ni, kita apply. So sini kita nak solve untuk I negatif 2I. So I kuasa negatif 2I sama dengan E or eksponen. So C di sini adalah negatif 2I. So ini adalah C kan. Ini C. Tak boleh nak ni. Ini C. So kita punya Z adalah I. So log I lah. Alright. Okay. So kita permudahkan. Kita akan dapat eksponen negatif 2I. Log I adalah, saya dah tunjukkan log I sini. Kan, log I di sini kan, titik dia di sini. So kita dah tahu I di sini ataupun titik 01. Dia punya principal argument adalah pi over 2. R modulus Z adalah 1. Okay, jadi log Z ataupun log ini adalah rumus dia untuk log Z. Okay, so log Z adalah ln R tambah I principal argument Z tambah 2n pi. Alright. So kita punya Z adalah I. So log I adalah ln R, log 1 kosong lah. Kosong tambah I. Principal argument adalah pi over 2 tambah 2n pi. So ini kita permudahkan, kita akan dapat 2n plus 1 over 2 times pi I. Okay. So ini sebenarnya adalah log I lah. Alright. So di sini log I kita adalah 2n tambah 1/2 darab pi I. So yang ni. Ni. Kan? Yang ni. Yang ni 2n tambah 1/2 pi I ni sebenarnya adalah untuk log Z. Kan? Ni untuk log Z ni. Ni. Jadi depan ni adalah negatif 2i, permudahkan dia akan dapat ni lah eksponen 4n tambah 1 pi. Alright. Okay, so straightforward saja. Tak senang saja ni tak ada apa lah ni, not that exponential function has the property 1 over Z sama dengan E negative Z. The two set 1 over Z C and Z negative C are the same. So one can write, so boleh tulis yang ni satu I negatif, I kuasa negatif 2I sebenarnya sama lah dengan ni kan, 1 per I 2I kan, sama, so sama dengan eksponen 4n tambah 1 darab pi. Okay. Alright. Ni apa ni? Ni samalah yang tadi saya explain balik. Kalau tengok yang saya explain ni boleh nampak ni, very boleh nampak lah, boleh faham lah, tak susah pun. Kan? Saya dah explain balik Ini ada satu lagi contoh. Kalau I kuasa 2I, yang tadi I kuasa negatif 2I kan, so sama saja. Sedang straightforward, tak ada isu. Ini apa ni? Ada sikit lagi, lepas tu kita boleh habis lah. Right, sikit lagi. Kita sambung pulang kita besok lah. Saya berhenti di sini Boleh Baik, doktor. Boleh, doktor. Okay. Right. Okay, so jumpa lagi besok lah. Okay Doktor. Ya, Nabil, ya. Nak tanya final exam untuk subjek ni online kan, doktor? Online. Okay, terima kasih, doktor. Alright. Okay. Welcome. Okay, so jumpa lagi besok Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay. Thank you, doktor. Welcome. Salam, terima kasih, doktor.